6 Ogos 1945 adalah satu tarikh yang semua penduduk bumi kena tahu. Sebabnya pada tarikh ni buat pertama kalinya dalam sejarah manusia senjata nuklear digunakan dalam peperangan. Selepas daripada tarikh tu guys, senjata nuklear tidak lagi digunakan dalam apa sahaja peperangan. Tak kiralah sama ada kecil ataupun besar. Tapi persoalan dia sekarang, macam mana senjata nuklear ni dicipta? Apa tujuan sebenarnya dan ada atau tidak kemungkinan senjata pemusnah ni akan digunakan sekali lagi dekat dalam perang guys? Nak tahu? Jom kita sembang pasal sejarah pembuatan senjata nuklear. Babel Story. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Okay guys, aku mula cerita dia macam ni. Pada asalnya guys, Jerman adalah target utama untuk jadi mangsa bom nuklear. Bukan Hiroshima, bukan Nagasaki. Kenapa Jerman jadi target? Disebabkan kebangkitan seorang mamat yang memimpin Jerman untuk berperang. Nama mamat ni adalah Adolf Hitler. Hitler bangkit untuk lead Jerman berperang sebab dia tak puas hati dengan satu perjanjian yang dibuat masa last Perang Dunia Pertama. Nama perjanjian ni adalah Versailles Treaty. Perjanjian Versailles ni panjang lah kalau nak cerita. Memang sangat-sangat panjang. Tapi secara ringkasnya, Versailles Treaty ni lah yang menyebabkan Jerman bangkit dan kemudian berlakulah Perang Dunia Kedua guys. Pada tahun 1896, Henry Becquerel jumpa satu benda yang dipanggil uranium. So start daripada sinilah saintis mula mengkaji berkenaan tentang tenaga nuklear ataupun nuklear tu sendiri. Bila Perang Dunia Kedua berlaku, para saintis ni berpindah ke Amerika sebab diorang nak teruskan kajian yang diorang buat dalam bidang-bidang berkaitan dengan nuklear ni. Salah seorang para ilmuwan yang pergi ke Amerika pada masa tu adalah Albert Einstein. Tapi guys, orang pertama yang mengeluarkan idea yang nuklear ni boleh buat bom adalah Leo Szilard. Lepas Leo Szilard cakap macam ni, makin bersepah research untuk buat bom nuklear oleh para saintis pada masa tu. Antara negara terawal yang try untuk develop bom nuklear dia sendiri adalah Amerika dan juga Jerman. Tapi guys, perkembangan bom nuklear jauh lebih bagus dekat Jerman sebab diorang dapat support daripada pemerintah. Amerika dia tak nak kalah. Albert Einstein dengan Leo Szilard ni tadi pergi hantar surat dekat Presiden Amerika pada masa tu untuk bagi diorang support kembangkan teknologi senjata nuklear. Tambahan pula, ada internal report yang keluar pada masa tu menyatakan Jerman betul-betul tengah develop bom nuklear diorang untuk menang dalam Perang Dunia Kedua. Tak cakap banyak, Oktober 1939, FD Roosevelt mengarahkan satu tim dibentuk untuk buat bom nuklear bagi pihak Amerika. Tapi guys, bukan Amerika seorang je yang buat announcement. Pada Mei 1941, Tokutaro Hagiwara pula cakap Jepun nak develop senjata nuklear dia sendiri, dan benda ni diikuti oleh Inggeris pada September 1941 dan kemudian Soviet Union pada Oktober 1941. Secara tak langsung, makin banyak negara yang develop senjata nuklear dan benda ni jadi ancaman baru dalam perang pada masa tu. Sekitar tahun 1941, perkembangan senjata nuklear tak banyak sangat guys. Saintis dari pelbagai negara yang terlibat dalam research nuclear weapon ni tak jumpa jalan keluar. Sampailah pada tahun 1942, research team di bawah Enrico Fermi dapat jumpa satu titik terang dekat dalam kajian tersebut. Enrico Fermi ni adalah warga Itali yang duduk dekat Amerika. So dia ni tim Amerika, dia support Amerika. Bila kerajaan Amerika tahu yang Enrico Fermi ni jumpa something yang mungkin dapat pecah kebuntuan dalam teknologi senjata nuklear, mereka plan untuk buat satu projek rahsia. Tujuan projek ni adalah untuk menghasilkan bom yang berasaskan nuklear dan bom tu wajib boleh meletup. So daripada sinilah wujudnya satu projek rahsia yang dipanggil Manhattan Project. Projek besar ni dipimpin oleh General Leslie Groves dan dia ni juga adalah leader dalam membangunkan rumah Pentagon. So diorang jalankan projek Manhattan secara rahsia dan melantik Oppenheimer sebagai director kepada projek tu. Dekat sinilah Oppenheimer masuk dalam plot bom atom ni, dan daripada sinilah dia dapat nama julukan sebagai bapa bom atom sebab tugas terbesar dia adalah untuk design sebuah bom, dan bom atom tu kena boleh meletup, wajib boleh meletup. Dan pada masa tu, kalaulah eksperimen tu berjaya, maka Jerman akan jadi sasaran utama Amerika. Tapi masalahnya sekarang, Oppenheimer dikatakan memegang ideologi komunis, which is bertentangan dengan fahaman yang ada di Amerika. Sebab kenapa orang cakap dia ni komunis? Sebabnya wife dia
dia, adik dia dan ramai gila lah anak murid dia ahli dalam parti komunis. Pusing cerita, adalah orang dalam yang backup si Oppenheimer ni. Maka dia pun masuk jugalah ke dalam projek Manhattan dan tugas dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk design bom atom ni, dan bom atom ni kena wajib boleh meletup. Los Alamos, New Mexico adalah tempat yang diorang pilih untuk run this secret project, run this Manhattan project. Amerika pun bangunkan Los Alamos ni untuk preparation for the test of nuclear weapon. Start daripada situlah ramai saintis yang datang dekat sana untuk join this secret project. Project Manhattan ni berjalan dalam tempoh masa yang lama tau. Sampailah pada 16 Julai 1945, akhirnya Project Manhattan ni berjaya siapkan satu bom nuklear yang pertama dekat dalam dunia. Dan ini adalah satu-satunya bom nuklear yang dapat meletup pada masa tu. Diorang test benda ni dekat satu tempat yang namanya adalah Trinity Site. Diorang buat satu menara yang tinggi dia lebih kurang dalam 100 kaki, dan bom ni nanti diorang akan lepaskan daripada atas menara tu. Lebih kurang dalam 20 minit sebelum bom atom tu dilepaskan, diorang bunyikan siren dan semua orang yang ada dekat situ cari tempat yang selamat untuk berlindung. After everything clear, akhirnya Oppenheimer dan rakan-rakan dia yang ada dekat Los Alamos tu menjadi saksi sejarah dunia tercipta bila bom atom ni dilepaskan. Dekat kawasan tu tiba-tiba terang yang amat guys. Bila bom tu dilepaskan, kawasan yang pada asalnya guys sunyi, tak ada bunyi apa-apa, dan sekarang ni mengeluarkan bunyi dentuman yang sangat-sangat kuat. Gumpulan api, asap cendawan naik ke atas. Semua orang yang tengok kejadian tu ada yang terkejut, ada yang gerun, ada juga yang ketawa dengan apa yang diorang nampak dekat depan mata masa tu. Oppenheimer, orang besar dekat dalam projek Manhattan ni, cuak gila-gila tengok letupan bom atom tu guys. Pada masa tu juga dia rasa tak sedap hati dengan apa yang berlaku, dengan apa yang dia nampak. Dia juga bagi tahu yang projek ni akan mengubah dunia dan kematian dalam skala yang besar akan berlaku. Bila keadaan dah reda, salah seorang daripada saintis dari projek ni tadi pergi dekat tapak menara yang diorang buat tu tadi. Bila diorang sampai, diorang terkejut gila bila nampak menara yang tinggi dia 100 kaki tadi meruap dan mencair. Dan yang lebih menggerunkan, tempat bom atom yang dilepaskan tu terbentuk kawah yang sangat-sangat besar. Dan masa ni ramai ilmuwan dekat sana yang rasa serba dengan penemuan baru mereka, termasuklah Oppenheimer sendiri. Sebabnya diorang pada masa tu boleh bayangkan kalau bom ni dilepaskan dalam peperangan, impak yang besar dan sangat-sangat teruk akan terjadi. Disebabkan kesan yang terjadi masa eksperimen bom atom dalam projek Manhattan tu, Leo Szilard, orang yang hantar surat dekat Presiden Amerika untuk support research dalam membangunkan senjata nuklear bagi pihak Amerika, cakap yang bom tu tak boleh dijatuhkan ataupun digunakan dalam mana-mana peperangan. Sebab dia kesan bom tu terlampau dahsyat. Tapi pihak Amerika cakap macam ni guys, that is not your business. Kerja engkau buat bom dan kerja akulah yang memutuskan sama ada nak pakai ke tak bom tu dalam perang. Dipendekkan cerita, Presiden Amerika Truman bagi green light pada askar-askar Amerika untuk dropkan bom atom yang diorang cipta tu dekat Hiroshima dan juga Nagasaki pada Ogos 1945. Atas alasan Jepun pada masa tu liat sangat-sangat nak kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tapi benda yang kita tak tahu, Amerika memang sengaja nak cari tempat yang boleh dropkan bom tu. Pada awalnya diorang nak dropkan bom tu dekat Jerman. Tapi guys, dalam masa yang sama, lepas diorang berjaya dalam eksperimen bom atom tu, Jerman mengaku kalah dekat dalam perang. So tak ada lah alasan untuk dia pergi bom Jerman pula. Amerika start cari peluang untuk diorang pakai juga bom tu dalam peperangan. Kebetulan masa tu Jepun sangat-sangat rakus untuk conquer Asia dan diorang berjaya tekan askar-askar Amerika yang ada dekat Asia. So dekat sinilah macam mana Hiroshima dan juga Nagasaki menjadi mangsa pertama bom atom yang diciptakan oleh Amerika dan menjadi satu-satunya tempat yang jadi mangsa bom atom dalam sejarah perang manusia. Dalam kejadian dekat Hiroshima dan juga Nagasaki, dianggarkan lebih kurang dalam 120,000 orang yang mati on the spot masa bom tu jatuh, dan kematian tu meningkat dari hari ke hari disebabkan oleh radiation effect. Disebabkan peristiwa tu, Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, research dalam penghasilan bom atom dia tak habis kat situ
guys, negara-negara besar macam Soviet dan juga Inggeris berlumba-lumba untuk buat bom atom versi diorang sendiri. Dan akhirnya pada 30 Oktober 1961, Soviet berjaya buat satu bom atom yang kuasa dia sama dengan keseluruhan bom yang pernah meledak dekat dalam Perang Dunia Kedua. Dan bom ni dipanggil Tsar Bomba atau Raja Segala Bom. Sekarang ni guys, teknologi semakin moden, termasuklah teknologi dalam pembuatan senjata nuklear. So far, dekat dalam dunia ni ada 9 ke 10 buah negara yang ada senjata nuklear. Dan yang paling banyak adalah Rusia dengan 6,257 kepala peledak. Total kepala peledak nuklear yang ada dekat dalam dunia sekarang ni dianggar lebih kurang dalam 13,080 biji. Dan this amount cukup untuk memusnahkan dunia kita sekarang ni guys. Korang bayangkanlah kalau Rusia dan juga Amerika berperang menggunakan nuklear, casualty ataupun kematian boleh mencecah sampai 100 million, 100 juta orang yang akan mati guys. Walaupun ada peraturan yang diorang buat berkenaan senjata nuklear ni, yang mana-mana perang yang berlangsung di atas mana-mana belahan dunia ni diharamkan menggunakan senjata nuklear. Tak kisahlah sama ada nuklear kecil ke ataupun nuklear yang besar. Tapi masalahnya sekarang, siapa yang boleh memastikan taiko nuclear weapon ni takkan pakai langsung benda setan ni dekat dalam perang? Rusia macam yang kita tahu, dia dah bagi warning lama dah, which is dia akan menggunakan senjata nuklear kalau keadaan memaksa dalam perang Rusia-Ukraine. Dan bila Rusia pakai nuklear dia, takkanlah Amerika nak duduk diam dia. Yang itu satu hal. Yang ni hal yang lagi menakutkan. Macam mana pula dengan proksi-proksi mereka? Mustahil diorang akan simpan je senjata nuklear diorang, melainkan dia akan pakai jika keadaan memaksa. So once senjata nuklear dilancarkan oleh mana-mana negara yang ada this kind of weapon, definitely perang akan masuk dalam era baru, which is perang nuklear. Dan inilah yang paling ditakuti oleh semua orang dekat dalam dunia guys. So that's all guys, kisah di mana bermulanya senjata nuklear tercipta dan kenapa dia diciptakan. Kita jumpa lagi ada next video. Assalamualaikum. Ciao.